Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak sekali lagi mencatat satu kes positif COVID-19 selepas 8 hari tanpa sebarang kes baharu dilaporkan. Justru ini menjadikan bilangan keseluruhan kes positif setakat ini adalah sebanyak 553 kes. Menurut kenyataan media daripada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes baharu positif yang dilaporkan adalah dari daerah Simunjan dan berikutan itu daerah tersebut kini bertukar daripada status kawasan hijau kepada status kuning menjadikan 6 bilangan kawasan kuning setakat ini termasuk Samarahan, Kuching, Serian, Tanjung Manis dan Bintulu. Dalam pada itu, jumlah kes sembuh dan discharge dari hospital kekal seramai 523 orang, iaitu 95.58% daripada bilangan keseluruhan kes positif di Sarawak. Lebih 1,000 pekerja swasta hilang pekerjaan di Sarawak akibat penularan wabak COVID-19 yang memberi kesan berantai terutamanya kepada sektor pelancongan. Pengerusi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Sarawak Ibrahim Hamid berkata, ia berdasarkan statistik terkini bulan Jun MTUC Kebangsaan mengenai jumlah kehilangan pekerjaan. Mengulas lanjut, Ibrahim berkata, jumlah itu juga diperoleh menerusi statistik terkini bilangan mereka yang menuntut perlindungan kesatuan dengan lebih separuh daripadanya bergaji bawah RM3,000 sebulan. Ujarnya jumlah itu merupakan sebahagian daripada 33,951 pekerja dari seluruh negara dalam 6 sektor utama melibatkan antaranya pelancongan, kewangan dan insurans yang kehilangan pekerjaan disebabkan penutupan perniagaan selain pengurangan saiz syarikat. Jelasnya lagi, situasi sama berlaku di Sarawak kerana industri pelancongan melibatkan rantaian pemborong, peruncit, penginapan, makanan dan minuman, pengangkutan, hiburan serta rekreasi yang dijangka berlarutan sehingga COVID-19 benar-benar terkawal. Cabaran yang ditempuhi dan dilalui oleh majikan telah termasuk dari segi pecahan peratusannya. PKP sebanyak 43% disebabkan PKP. Apabila PKP tak boleh keluar dan sebagainya, jadi kedai buka pun tak ada orang. 37% dari segi pengurangan jualan dan permintaan. 9% dari sudut kos pentadbiran yang tinggi. 7% dari segi reserve syarikat yang rendah, hanya 7%. 3% dari kos operasi yang tinggi dan 1% hutang dan pembiayaan yang tinggi. Beliau yang ditemui pemberita RTM di kediamannya di Kuching turut memberitahu bahawa jumlah kehilangan pekerjaan ini meningkat 221% sejak 2018 iaitu 1,594 kepada 10,000 untuk tempoh yang sama pada Mei bagi suku tahun pertama. Jelas beliau, MTUC Sarawak akan sentiasa memantau rapat perkembangan semasa bagi membantu mereka yang terjejas dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia (PERKESO) kerana 80% mereka yang hilang pekerjaan sekarang melibatkan mereka yang sudah berkeluarga. Pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberi impak khususnya kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS, terutamanya perusahaan kek lapis yang sememangnya produk Signature Sarawak. Penurunan pendapatan sehingga 80% telah mendatangkan kesan langsung kepada pengusaha kek lapis di negeri ini disebabkan kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah. Ekoran pembekal bahan-bahan tersebut terpaksa ditutup atas arahan kerajaan. Pengerusi Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak, Rabiah Amit memberitahu keadaan ini telah menjejaskan pendapatan ahli-ahli persatuan selama 3 bulan. Ekoran PKP dan kurang menerima tempahan kek lapis terutamanya pada sambutan Aidilfitri dan Gawai Dayak. Seperti tahun-tahun sebelum ini, katanya pengusaha kek lapis mampu meraih sehingga ratusan ribu pendapatan. Namun kesan wabak COVID-19 ini, mereka hanya mampu meraih kurang RM20,000. Namun dengan adanya geran khas prihatin GKP yang disalurkan kerajaan kepada golongan PKS, ia telah memberi kelegaan kepada ahli persatuan untuk mempertingkat perniagaan mereka. Hampir 3 bulan memang tak ada pendapatan yang lebih.
dari selalulah. So dengan adanya bantuan ni boleh membantu lagi pengusaha-pengusaha dengan sedikit demi sedikit dah untuk mereka mengusahakan balik kek lapis Sarawak ni. Rabiah Amit ditemui pemberita di Kuching juga berharap kerajaan terus membantu golongan PKS menerusi pelbagai inisiatif bagi menjamin industri itu terus kekal relevan sekaligus menjadi antara penyumbang ekonomi Sarawak. Kerajaan telah memperuntukkan 2.1 bilion ringgit melalui GKP bagi membantu PKS yang berkelayakan dengan jumlah geran RM3,000 untuk setiap pengusaha. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak, kembali bersama Miza di Angkasa Puri.